saudara pengurusi majlis yang saya hormati Tuan Nazir, para barisan jawatankuasa, pegawai Masjid Al-Falah Kampung Jenjarum. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada siri yang ke-6 dalam tajuk perbincangan kita, Selangkah ke Alam Barzakh. Pada siri yang lepas kita telah bicarakan pada tanggal 3 September, dan hari ini kita jumpa setelah 2 bulan ya. Bulan lepas ada jemput juga, tapi saya ada mengerjakan ibadah umrah. Pada siri yang lalu kita bincangkan tentang tajuk kematian dan apakah dorongan untuk kita selalu mengingatinya. Pada kali ini tajuk yang pada bahagian yang kedua, keutamaan sedikit angan-angan. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar ini anak Sayyidina Umar, ya, seorang sahabat Nabi yang mana setiap sunnah Nabi SAW dia akan ikut, baik dari segi percakapan, perbuatan, ataupun satu perkara yang dia tak tahu pun asal usul, dia tak tahu pun perkara itu disuruh oleh Nabi ataupun tidak, tetapi dia lihat Nabi buat, maka dia buat juga. Seorang sahabat yang sentiasa ikut setiap sunnah Rasulullah SAW. Baginda bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Iza asbahta fala tuhiddus nafsaka bil masa'i wa iza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabahi wa khudh min sihatika qabla saqamika wa min hayatika qabla mautika fa innaka la tadri ya Abdullah ma ismuka ghada." Jika kamu sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikan sihatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, esok sudah tak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibn Hibban. Hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, kalau kita berada pada pagi hari, jangan kita nak sibuk cerita pasal hal petang nanti, sebab belum tentu lagi petang nanti kita ada. Kalau kita berada di petang hari, jangan cerita hal esok pagi pula, sebab belum tentu lagi besok kita ada. Wahai Abdullah, kata Nabi SAW, kamu sendiri pun tak tahu esok siapa nama kamu. Sebab Rasulullah SAW berkata demikian kerana kita sendiri pun tahu bahawa pepatah Melayu ada menyebut, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau harimau mati, kita tahu belang dia tu boleh guna buat baju, buat kapet, buat toto apa semua. Tapi kalau manusia mati meninggalkan nama, pandangan kita ialah orang sebut-sebut nama dia, orang kata lagi arwah ni baiklah, dia ni buat kerja tu, makna kenang-kenang nama dia. Tidak. Maksud manusia mati meninggalkan nama tu ialah bila dia mati saja orang tak sebut dah nama dia, tak sebut dah gelaran dia, habis. Dia akan sebut bila kita nak solat jenazah ni, arwah tu mati sakit apa, padahal baru je meninggal, dah lupa dah nama dia, dah hilang dah title dia. Maka itulah manusia mati meninggalkan nama. Sebab tu Nabi kata, wahai Abdullah, kamu sendiri pun tak tahu besok nama kamu siapa. Bukan Abdullah orang panggil jenazah, arwah almarhum, Allah yarham dan sebagainya, ya. Maka dalam hal ini juga bukanlah mengatakan bahawa kita tak boleh merancang. Makna kata program petang ni nak buat apa, tak payah merancang lah, sebab belum tentu lagi berjadi. Kena merancang juga, ya. Setiap perkara perlu kita rencanakan jadual. Namun di sini Nabi nak katakan bahawa jangan sampai kita merancang tu kita lupa bahawa petang nanti belum tentu lagi kita ada. Tuan-tuan, ya, sebab kematian ni satu benda yang cukup mistik, cukup misteri. Dia datang tanpa diduga.
Macam semalam kan, yang kes kematian satu orang pemandu lori tu yang di Jalan Nilai Bandar Ensdale. Kebetulan saya lalu situ, saya nak ke Johor semalam ya, 2 jam sekat. Ni mesti kemalangan besar ni kan. Betul, rupanya tengok video melintang lori tu kan, habis driver dia pun meninggal dunia. Siapa sangka dia boleh meninggal dalam keadaan begitu? Siapa sangka dia boleh meninggal seberang jalan macam tu? Siapa sangka dia meninggal dalam keadaan, biasanya lori ni kalau langgar orang yang mati tu, tapi dia pula yang mati kan. Ini semua di luar jangkaan. Tak ada siapa yang dapat menjangkau benda ni berlaku kan. Tapi benda ini juga yang menyebabkan kita terfikir bahawa kematian ini cukup drastik. Dia datang tanpa bagi salam, tanpa bagi signal, datang merenggut nyawa kita tiba-tiba macam tu je. Banyak kematian macam tu ya, dalam keadaan sihat, kemudian tiba-tiba jatuh sakit, meninggal. Ulama kata antara tanda-tanda husnul khatimah orang yang meninggal dunia ni, selain daripada kita tahu dahinya berpeluh, selain kita tahu dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, ialah bila seseorang itu sakitnya lama sakit, kemudian tiba-tiba dia bagi harapan seolah-olah dia sembuh. Sihat dah tu kan, Alhamdulillah mak dah sihat dah, mak kita balik dulu mak, kata dia. Anak dah lama jaga mak dia sakit kat hospital, kat rumah, nampak mak sihat, mak dia bangun, mak pun boleh cakap sembang dengan kita, baliklah kan, saya nak sambung kerja ni, okey baliklah. Dalam perjalanan atau sampai ke rumah, tiba-tiba dapat berita mak tengah nazak, tuk meninggal dunia. Banyak orang macam ni berlaku kan. Dia macam seolah-olah sihat, bagi harapan pada kita, Alhamdulillah sihat, lama sakit dia, tiba-tiba itu dia pun meninggal dunia. Ini tanda husnul khatimah kerana berlaku pada Rasulullah SAW sendiri. Ketika Rasulullah sakit, diriwayatkan bahawa Rasulullah sakit daripada penghujung awal bulan Rabiul Awal sehinggalah pada pagi 12 Rabiul Awal. Makna kata Rasulullah tu sakit lama, 12 hari, bahkan kata sahabat 13 hari. Kemudian ketika mana Rasulullah sakit, yang menggantikan jadi imam ialah Sayyidina Abu Bakar, menjadikan imamnya. Dan pada pagi subuh Isnin 12 Rabiul Awal itulah Rasulullah tiba-tiba bangun. Bila Nabi bangun, Nabi pegang tiang kat tepi dinding biliknya tu, sebab bilik Rasulullah dengan tempat masjidnya sebelah je. Melihat Rasulullah bangun, sahabat pun rasa seronok, Rasulullah dah sihat. Dan Abu Bakar pun berundurlah bagi ruang kepada Rasulullah untuk jadi imam. Tapi Rasulullah SAW kata, dia tu isyarat, suruh Abu Bakar teruskan jadi imam, jangan berundur. Dan sahabat pun gembiralah, semangat luar biasa. Kerana apa? Dah lama mereka rindukan untuk berjemaah dengan Nabi SAW. Selang beberapa ketika setelah solat, Nabi pun jatuh rebah dan dia baring, dan itulah detik kewafatannya. Maka sebab itulah ketika Rasulullah sihat tu, Abu Bakar yang lama meninggalkan kerjanya, dia pun kata, Rasulullah aku nak sambung kerja aku. Dia pun pergi tempat lain. Ketika itu Sayyidina Umar pun buat kerja dia. Dan tiba-tiba dapat berita bahawa Rasulullah wafat. Yang tak dapat terima siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu. Pagi tadi elok je semayang, tiba-tiba wafat. Rasulullah tak wafat. Rasulullah pergi bertemu dengan Tuhannya untuk membawa wahyu yang baru, kata dia. Sebagaimana Nabi Isa AS, katanya. Sebagaimana Nabi Musa AS, kata Sayyidina Umar. Kalau siapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan jadikan isterinya janda. Maknanya nak bunuh kan. Punyalah Sayyidina Umar ni marah. Maka berita tu sampailah kepada Abu Bakar radhiyallahu. Abu Bakar radhiyallahu pun daripada tempat yang jauh datang, berlari, tinggalkan kebun dia. Sampai-sampai je dia melihat jasad Rasulullah dan dia tahu bahawa Rasulullah dah tak ada. Maka ketika itulah baru Sayyidina Umar dapat terima hakikat. Setelah Abu Bakar kata, kalau kamu beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah itu kekal. Kalau kamu menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. Maka barulah Sayyidina Umar terima. Maka kita cerita kat sini bahawa itu tanda husnul khatimah, yang mana Rasulullah sendiri pun tiba-tiba sihat, kemudian dia meninggal dunia. Demikianlah orang-orang yang ada tanda-tanda begitu dalam kalangan kita, yang tiba-tiba sihat, elok je mak tadi pagi tadi, kemudian jatuh sakit,
Kematian itu satu perkara yang misteri, yang kadang-kadang kita tengok lama orang sakit, tapi elok je sihat, dia boleh jadi sihat terus. Ada orang yang sihat, tiba-tiba sekali jatuh sakit, terus meninggal dunia. Maka janganlah kita terlalu tenggelam dengan angan-angan kita, sebab kematian ini akan datang kadang-kadang tanpa tanda, tanpa signal pada kita. Riwayat oleh Ali karamallahu wajhahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada dua hal yang paling aku takut menimpa kamu, iaitu menurut hawa nafsu dan banyaknya angan-angan. Sesungguhnya menurut hawa nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran, dan banyaknya angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Kata Nabi, dua benda ni Nabi sangat takut kepada umat dia, iaitulah menurut nafsu sehingga kita terhalang daripada jalan kebenaran. Nurut nafsu ni macam mana? Bila nafsu mengatasi akal, maka perkara yang benar pun akan jadi samar. Dia akan nampak benda tu macam bolehlah tu kan, tak apalah. Dia akan cari dalil, dia akan cari jalan untuk menghalalkan dia, padahal benda tu jelas haram, tapi dia akan cari jalan halal. Macam hal-hal yang biasalah kan. Macam contoh, ada orang dia kata ini adalah arak. Ada satu orang tanya saya semalam kan, di Johor, Ustaz, apa hukumnya satu arak yang telah ditapis, telah disuling, kemudian tak ada langsung arak tu, dia jadi macam air biasa, kemudian yang biasa tadi tu dicampur dalam makanan atau minuman, boleh tak kita makan benda tu? Kita pun dia persoal. Maka saya katakan, setiap perkara kembali kepada asalnya, kembali kepada fitrahnya. Maka pada fitrahnya ia adalah arak, maka tetap arak. Walaupun telah disuling, walaupun telah ditapis, walaupun tak ada alkohol, tapi asalnya adalah arak, maka dia tetap haram. Maka jangan kita bermudah-mudah kan. Maka bagi orang yang kata, yang menurut hawa nafsu, dia akan cakap, apa pula, mana ada arak dah, ikut je lah, nak campur pada makanan, nak bagi rasa sikit-sikit je. Dia akan fikir begitu kan. Sebab apa? Menurut hawa nafsu, sehingga menutup jalan kebenaran. Jangan kita terlalu ikut hawa nafsu. Sebab apa? Dia akan menutup jalan kebenaran. Maka kadang-kadang bila kita terlalu syok kepada satu benda, terlalu nakkan satu benda, sehingga kan nafsu kita dah terlalu ikut pada dia, maka segala benda kita tak nampak dah halal dan haramnya. Termasuklah kadang-kadang ada orang yang dia nak hak orang lain. Ada kes yang saya pernah dapat, seorang isteri yang masih ada suami, tapi seorang orang lain nakkan isteri dia tu. Tak apa, kita ceraikan dia dulu, nanti kahwinlah. Hal begitu nampak macam mudah, seolah-olah macam dia bukannya kahwin terus, tunggu suami isteri dia bercerai barulah dia kahwin. Dia kata macam tu. Tak apa kau Ustaz, tetap haram. Kerana apa? Dia masih isteri orang, masih hak orang, tak boleh dipinang, tak boleh diluahkan rasa cinta apa semua, kerana itu adalah hukum dalam Islam. Maka kalau orang yang buta hawa nafsu dia, yang ikut saja terunjuk nafsu dia, dia akan kata, tak, kita tak ambil sekarang, tunggu dia bercerai, habis edah baru kita kahwin. Maka benda itu dah yang menutup jalan kebenaran. Sebab niat dia, nawaitu dia, usaha dia, pinangan dia, itu dah haram dah. Itu Islam kan. Maka kalau kamu turut hawa nafsu, itu dapat menghalangi dari kebenaran. Dan banyaknya angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Terlalu banyak angan-angan fikir tentang apa aku nak buat lepas pencen nanti. Aku nak pergi gini berjalan-jalan, aku nak bangunkan rumah aku kat kampung tu. Fikir benda tu kan. Tak apa, tu perancangan, silakan. Lepas pencen nak buat apa? Nak buat umrah, lepas tu nak pergi ziarah Mesir, nak pergi jalan-jalan, itu silakan. Tapi kalau terlalu memikirkan hal itu sehingga kita lupa bahawa belum tentu lagi kita sempat pencen, tiba-tiba meninggal dunia. Lalu apa perancangan kita untuk hari yang pasti? Itu yang Nabi SAW pesan kepada kita. Selanjutnya baginda SAW bersabda lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya maupun yang dibencinya. Dunia ni memang Allah Ta'ala bagi. Sama ada orang tu Allah sayang ataupun Allah benci, sama ada orang beriman ataupun orang kafir. Ini adalah sifat Ar-Rahman Allah, pemurahnya Allah Ta'ala ini. Dan Ar-Rahman, sifat Allah yang maha pemurah.
Dia tak kisahlah engkau kafir ke orang beriman ke. Dia tak kisahlah sama ada kita taat ke, kita ni fasik ke, kita derhaka pada Allah sekalipun. Dunia ni Allah bagi. Ikutlah cara apa yang kau nak ambil pun Allah bagi. Cara halal ke, cara haram ke, Allah bagi. Maka tak heranlah kita bila kata orang tu tak solat pun elok je, kaya dia, murah je rezeki dia. Kita nampak begitu. Kenapa? Kerana sifat pemurah Allah. Dan kalau Allah bagi pada orang yang dicintainya, itu tanda Allah Ta'ala kasih pada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi pada orang yang dibencinya, dalam kalangan orang yang kufur, orang yang dahaka pada Allah, orang yang tidak taat pada Allah, maka itu tanda istidraj. Istidraj itu ialah satu kata nama bagi satu perkara yang nikmat yang Allah bagi, tapi itu sebenarnya adalah satu azab pada Allah. Allah nak biarkan dia dalam keadaan nikmat sehingga dia lupa terus pada Allah, sehingga dia mati pun dalam keadaan kufur. Wa yazubillah min zalik. Dunia ni Allah bagi pada semua, orang yang dicintai maupun yang dibencinya. Jika mencintai seorang hamba, Allah akan memberinya iman. Itu yang payahnya tu. Jika Allah cintakan kita, Allah kekalkan iman kita. Allah bagi kita iman. Bukan dunia saja, iman Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah kita semuanya ini orang yang beriman. Lepas tu kita wajib bersyukur kerana Allah bagi kita iman yang mahal. Iman ni tuan-tuan, dia boleh ambil balik. Sebab tu kita kena banyak bersyukur. Macam kita lah, orang jaga kita kan, ada orang bagi kita selalu, bos kita lah, dia sayang kat kita, dia bagi kita apa yang kita nak, bagi kita gaji lebih, bonus lebih dan sebagainya. Maka kita kena banyakkan terima kasih, menghargai dia, menjaga apa saja yang diusahakan syarikat dan sebagainya. Sebab apa? Bila dia dijaga dengan baik, dia berterima kasih, maka bos pun akan bagi lebih lagi. Seronok, senang nak jaga dia ni. Begitulah Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala lebih lagi. Hambanya bersyukur, Allah bagi lagi. Itu sifat Allah Ta'ala. Jika dia mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala akan baginya iman juga. Tapi sekiranya kita ni lalai dengan harta, iman tu kita boleh tarik, Allah Ta'ala boleh tarik balik. Lepas tu kita kena berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa yang antara ulama kata antara doa yang wajib kita baca setiap kali solat, lepas solat. Ya Allah, jangan kau pesong hati aku setelah kau memberi hidayah padaku. Kita minta pada Allah, jangan pesongkan. Sebab apa? Kita tak tahu bila masa yang Allah akan pesongkan. Waktu kita dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan kita diuji. Nikmat macam mana? Bila kita dalam keadaan nikmat, kita lalai, maka kita pun akan kembali kufur pada Allah. Semayang pun dah hujung-hujung waktu. Benda macam ni lah tanda-tanda Allah Ta'ala nak tarik nikmat iman tu. Bila kita diuji, bila mana Allah Ta'ala tarik iman? Bila kita tak dapat terima hakikat qada dan qadar Allah. Kenapalah ya Allah Ta'ala uji aku dah sakit macam ni, tiba-tiba pula rumah aku ni banjir teruk lah apa semua. Kita akan cakap macam-macam. Inilah tanda Allah Ta'ala nak tarik iman kita. Wa iyazubillah min zalik. Sebab itulah kita minta pada Allah, ya Allah, jangan kau pesongkan hatiku ya Allah dalam keadaan aku diberi nikmat ataupun dalam keadaan aku diuji ya Allah. Minta pada Allah. Dia tak tahu bila Allah tak tarik kan? Dan yang paling dahsyat ialah ketika kita nak mati nanti. Allah Ta'ala boleh pesongkan hati kita ketika nak mati nanti, ya, kerana dia tahu kita punya nawaitu kita, amal kita. Berapa ramai yang mati dalam keadaan kufur. Wa iyazubillah min zalik. Kenapa kufur? Kerana dia takkan dapat kunci syurga tu. La ilaha illallah. Ini kenyataan, ini untuk diri kita, bukan kita tuding jari pada orang lain. Betul lah si Polan tu mati tak sempat ucap la ilaha illallah. Maka kalau dia mati tanpa ucap la ilaha illallah, kita sangka baik, mungkin dia sebut. Kita yang tak dengar, kita yang tak perasan. Tapi kenyataan ini bahawa Allah Ta'ala boleh tarik balik kita punya iman ketika hujung nyawa tak dapat mengucap la ilaha illallah untuk peringatan diri sendiri. Boleh jadi yusabbitungahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah diteguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Orang beriman, orang beramal soleh, Allah kenal siapa dia, hati dia macam mana, amal soleh dia macam mana, maka dia nak mati, Allah bagi dia. Wa yudillungahu zalimin, dan dia juga boleh sesatkan orang zalim, orang yang maksiat, orang yang berdosa besar, orang yang tak taat pada perintah Allah. Di hujung usia, Allah boleh pesongkan hati dia, boleh sesatkan dia sehingga dia tak dapat ucap kalimah itu. Ini untuk diri kita, bukan tuding jari pada orang lain. Diri kita. Wa yaf'alullahu ma yasha.
Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Maka kita renungkan ayat ni betul-betul bahawa ini satu ancaman Allah pada kita makhluknya ini. Ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadikanlah kamu termasuk anak-anak agama dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Dunia ini ada anak-anak, agama pun ada anak-anak. Macam mana seorang ayah dan ibu mengasuh anak dia, maka anak itu akan mengikut corak asuhan ibunya dan ayahnya. Demikianlah dunia ni, kalau kita ikut corak asuhan dunia, maka dunia inilah yang kita kerjakan selalu. Kalau kita ikut corak asuhan agama, maka kita bukan hanya dapatkan akhirat, maka dunia pun akan bersama dengan kita. Kan kata Nabi, umpama bayang-bayang dengan matahari, cahaya. Kalau kita kejar bayang-bayang, bayang-bayang tu akan pergi semakin jauh, sehinggalah cahaya makin jauh dan akhirnya bayang-bayang tu hilang dalam kegelapan. Jika kita pusing ke belakang, pergi ke arah cahaya, maka bayang-bayang tu akan mengiringi kita, sehinggalah kita tak perlu kejar pun bayang-bayang tu akan ikut kita. Itulah perumpamaan dunia dengan akhirat. Akhirat ibarat cahaya, kita pergi ke akhirat, dunia mengiringi kita. Dunia ibarat bayang-bayang, kita pergi bayang-bayang, akhirat akan tinggalkan kita, bayang-bayang kita kejar pun tak akan dapat. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang singkat sangat, tuan-tuan. Ya? Umur kita 60 hingga 70 tahun. Umur Rasulullah 63 tahun. Kalau dinisbahkan satu hari akhirat dengan dunia, 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kita nisbahkan satu akhirat dengan 1000 tahun dunia tu, kalau kita hidup 60 tahun, 63 tahun ikut umur Rasulullah, dengan satu hari akhirat, tolak bahagi, campur, tolak semua, lebih kurang 1,5 jam sahaja umur kita dekat dunia ni. 1,5 jam umur akhirat untuk kita 60 tahun kat sini. Singkat sangat. Kenapa kita berangan-angan berlebihan? Ingat, sesungguhnya dunia itu akan bergerak pergi. Ingat, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Dunia ni bergerak pergi, akhirat itu bergerak datang. Datang, makin dekat. Tapi kita pergi juga tempat dunia yang makin pergi ni. Akhirat makin datang, kita pergi juga nak dunia ni. Kerugian kita. Ya. Ingat, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal, bukan untuk dihisap. Ni zaman beramal. Kita hidup 2 kali. Pertama, sekarang ni, untuk kita bercucuk tanam, beramal soleh. Kedua, setelah mati, hidup balik untuk terima hasil-hasilnya tadi. Maka itulah yang kekal abadi. Ya. Dan ingat, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisap, yang sudah tidak ada amal lagi berlaku setelahnya. Tak ada lagi amal. Setelah itu tidak ada amal, tidak ada solat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Itulah zaman yang sedang kita hampir sekarang ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Ummu Al-Munzir menceritakan pada satu petang, Rasulullah SAW muncul di tengah-tengah para sahabat. Lalu baginda SAW bersabda, "Wahai manusia, apakah kalian tidak rasa malu pada Allah?" Sahabat pun hairan. Mereka bertanya, "Kenapa kami harus rasa malu, wahai Rasulullah?" Maka baginda pun bersabda, "Kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Kalian mengangankan sesuatu yang tidak boleh kalian jangkau, dan kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati." Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, yang menjelaskan bahawa Rasulullah SAW mengatakan, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Rezeki kita tahap mana je, tuan-tuan? Tahap yang kita makan saja, tahap yang kita pakai saja. Kalaulah kita banyak duit sekalipun, kalaulah kita boleh beli macam-macam makanan sekalipun, kita mampu makan sekadar perut kita je. Bagilah macam-macam jenis makanan, macam-macam jenis kek, buah-buahan depan mata, seolah-olah macam inilah nikmat kekayaan aku nak makan semua. Tak mampu perut kita. Makanlah kurma 3 biji, minum air suam pun dah cukup perut kita dah. Maknanya itulah nikmat kita yang sebenarnya. Lebih tu apa? Lebih tu bukannya perkara yang dia kata nikmat kita, tapi itulah bahagian-bahagian yang perlu kita agih-agihkan pada yang lain. Takkan kita nak makan semua? Tak mampu.
Pakaian kita boleh pakai, beli banyak, boleh macam-macam jenis kedai butik kita singgah, beli pakaian ni, beli jubah ni, beli tu cantik. Tapi yang kita pakai selain ni je. Mana nak pakai semua? Pakai 5-6 helai. Kenapa? Semua aku beli. Tak ada orang buat macam tu. Ya. Itu sajalah nikmat yang kita sedang kecapi. Kalian kumpul sesuatu yang kalian tak makan. Kalian berangan-angan sesuatu yang kalian tak jangkau. Berangan-angan satu benda yang tak pasti lagi jangkau ke tidak. Dan kalian membangunkan sesuatu yang tidak kalian tempati. Berusaha untuk bangunkan rumah, berusaha untuk buat benda-benda yang untuk nikmat yang sementara, sehingga kita lupa bahawa kita tak akan tempat pun situ lama-lama. Kita akan mati, kan? Mati. Walaupun sekarang ni orang panggil freehold, pegangan selama-lamanya, bebas selama-lamanya. Freehold maknanya hak milik kekal. Rumah kita pegang tu, hak milik kekal tu pada siapa? Bukan pada kita. Mati nanti tak kekal pada kita pun, pada waris-waris kita, selagi dia tak jual. Maka tak ada benda yang kekal kat dunia ni. Bukanlah bermaksud bahawa dunia ni tak payah kita cari. Bukanlah bermaksud orang Islam tak perlu bermewah, tak perlu berkaya dan sebagainya. Tetapi biarlah berpada, ya, berpada pada tempatnya. Jangan sampai melangkaui batasan, jangan sampai membazir. Kita ambil satu hadis lagi, tuan-tuan. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Usamah bin Zaid membeli seorang hamba perempuan dari Zaid bin Sabit berharga 100 dinar dengan tempoh bayaran 1 bulan. Hutang lah tu. Lalu aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak hairan melihat Usamah yang baru mampu bayar sampai sebulan setelah dia membeli barang? Usamah dia nak beli hamba, tapi dia nak berhutang sebulan baru dia mampu bayar, kata Rasulullah. Sesungguhnya Usamah ni panjang angan-angan dia. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan tutup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku, atau aku boleh membukanya kembali dengan keyakinan bahawa aku akan boleh menutupnya sekali lagi sebelum mati. Setiap kali aku makan sepotong daging, aku selalu fikir bahawa aku tidak boleh menelannya sampai maut mencekikku. Nabi suruh sahabat berfikir, Usamah ni berani dia nak berhutang sampai sebulan. Dia yakin ke dia hidup sampai sebulan? Dia yakin ke dia boleh selesaikan sebelum dia mati? Kata Nabi, aku ni risau sangatlah mati. Mata aku yang terbuka ni, aku risau tak sempat tutup, Allah ambil nyawa aku. Mata aku yang tertutup ni tak sempat nak buka, Allah Ta'ala ambil nyawa aku. Aku nak makan ni, aku takut setiap suapan aku ni tiba-tiba tercekik, boleh mati. Begitu sekali Nabi ingat mati, sentiasa ingat mati, kan? Tapi orang ni boleh senang-senangnya nak berhutang. Bukan maksud tak boleh berhutang, tapi Nabi nak suruh berfikir bahawa kita buat itu buat ini, yakin ke kita sampai ke tahap tu? Sebab itulah dalam hidup ini perlunya perancangan. Perancangan macam mana? Misalnya kata kalau kita berhutang, memang ada tempoh. Apakah usaha kita untuk langsaikan hutang? Bukan saja untuk usaha kita untuk langsaikan hutang tu macam mana? Termasuklah sekiranya kita mati sebelum hutang tu langsai, macam mana kita nak tinggalkan hutang kita tu pada waris kita? Adakah nak membebankan mereka dan sebaliknya? Itu kena fikir. Sebab tu tuan-tuan, hidup ni perlu perancangan, bukan untuk keluarga saja, untuk diri kita. Jangan sampai membebankan keluarga kita, jangan sampai menyeksa diri kita. Sebab Nabi sebut, roh orang mukmin akan tergantung, akan tergantung di langit kerana hutangnya, sekalipun orang itu mati syahid. Roh orang mukmin, mukmin orang beriman lah tu, beramal soleh, roh tu amalan dia akan tergantung di langit selagi mana hutangnya belum diselesaikan oleh ahli keluarganya, walaupun dia mati syahid. Allahu Akbar. Tuan-tuan, amalan kita ni akan melepasi 7 lapisan langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, sebelum Allah Ta'ala terima dan diletakkan satu lembah namanya Illiyin, tempat orang yang beramal bakti. Jika tak ada amal, banyak dosa, maka diletakkan di lembah Sijjin, tempat orang derhaka, iaitu neraka. Maka orang yang beriman, beramal soleh, amalannya tu tak sampai langit pertama pun, maknanya tak sampai pada Allah Ta'ala pun, tetapi tersekat kerana hutangnya tadi. Sebagaimana Nabi SAW pernah ketika nak solatkan jenazah sahabat, dia tahu bahawa sahabat ini tak selesaikan hutangnya.
Ini belum bayar lagi hutang kan? Belum Rasulullah. Nabi nak pergi. Kemudian sahabat panggil, ya Rasulullah, aku akan bayarkan hutang dia ni. Nabi bagi, sahabat bagi jaminan. Baru Nabi datang solatkan jenazah dia. Kemudian besok tu Nabi jumpa sahabat tu. Wahai sahabat, kamu dah bayar belum hutang si Fulan tu? Ya Rasulullah, aku lupa lah, aku sibuk bekerja, nanti aku bayar. Kemudian besok lagi Nabi tanya lagi, ya sahabat, kamu dah bayar belum? Allahu Akbar, okey, petang nanti aku bayar. Hari ketiga Nabi jumpa dia, kamu dah bayar ke belum? Dah Rasulullah, semalam lepas jumpa engkau, petang tu aku terus bayar. Apa kata Nabi? Baru aman, baru sejuk kubur si mati tu. Maknanya baru tenteram dia. Selagi itulah dia dalam keadaan tergantung. Maka perlu ke kita menyeksa diri kita kerana hutang yang kita tak ada perancangan? Maka tuan-tuan, perlu ada perancangan macam mana nak selesaikan. Jangan tinggalkan bebanan pada waris. Ya. Baik tuan-tuan, itu perkaranya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang telah mati. Jika kita cerdik, termasukkanlah diri kita dalam orang-orang yang mati. Sebab orang yang mati ni sentiasa nak beramal, sentiasa nak bertaubat. Maka kalau kita cerdik, jadikan diri kita seolah-olah orang yang mati. Dalam istilah tasawuf menyebut mati sebelum mati. Sebelum kita mati, kita dah fikir diri kita mati. Apa yang orang mati nak? Orang mati nak bertaubat, nak beramal soleh. Maka kita laksanakan sebagaimana kehendak orang mati, kerana kita belum lagi mati. Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu sekalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri, iaitulah kematian. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Allahu Akbar tuan-tuan. Satu perkara yang kita perlu renungkan tentang dalam hal kematian ini tuan-tuan. Allahu a'lam. Kita masuk kepada persoalan fiqh jenazah. Baik, kita masuk soalan yang keempat. Apakah yang seharusnya dilakukan terhadap orang-orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut? Orang yang sedang sakaratul maut, apa yang perlu kita buat? Ya. Perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kita ajarkan dia, bimbingkan dia supaya dapat sebut la ilaha illallah. Ini penting. Bimbing macam mana? Bimbing sehingga dia dapat sebut. Selagi dia tak sebut, kita usaha, ikhtiar. La ilaha illallah. Ya, tak payah panjang-panjang. Macam dalam drama Melayu tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran dengan azab pun boleh ikut. Ini semua pembongak tuan-tuan. Pasal berlakon kan. Orang nak mati sebut la ilaha illallah, itu pun ikut kemampuan dia dan ikut keizinan Allah. Kita semua dapat, ya? Ajar dia. Sekiranya dapat ucap sekali, cukuplah la ilaha illallah, cukup. Tak perlu kita minta dia berulang-ulang. Teruskan bang, nak ambil tasbih ni bang, teruskan zikir la ilaha illallah. Orang tengah nazak tak boleh kan. Kita ajarkan dia la ilaha illallah, dan sekiranya dia dapat ucap, cukuplah. Jangan ajak dia bersembang lagi. Jangan ajak bersembang. Nak air bang? Nak, kata dia kan. Tak boleh. Sebab Nabi sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia dapat sebut kalimah la ilaha illallah, maka masuklah di ke dalam syurga. Maka akhir kalam tu mesti la ilaha illallah. Sekiranya dia tak dapat sebut, minta tanda. Kadang-kadang orang tengah nazak tak boleh nak sebut, lidah tersekat. Bang, kalau dengar kalimah ni bang, cubalah gerakkan lidah. Tak dapat sebutkan, gerakkan lidah. La ilaha illallah. Tengok lidah dia bergerak tak? Kalau dia bergerak, maknanya dia terima. Tak dapat lidah, suruh dia klip mata dia. Cuba gerakkan mata, gerakkan jari, bagi tanda la ilaha illallah. Dia pun gerak jari dia, maknanya dia dapat tanda tu. Cukuplah kan? Cuba usaha sebut Allah, Allah, sehingga dia dapat. Dan sekiranya tak ada tanda, sekiranya tak dapat sebut, satu perkataan pun tak keluar daripada mulut dia, dan tak ada apa-apa signal pun daripada dia, dia mati, maka kita usnuzon, sangka baik. Dia sebut insya-Allah, cuma kita yang tak perasan. Tentulah, tak payahlah kita sembang orang. Macam mana dapat ucap tak? Tak dapatlah. Sian, dia kan mati tak mengucap. Janganlah kan. Dia dapat mengucap insya-Allah, cuma kita yang tak perasan. Dia pertama. Yang kedua, pada orang yang sedang nazak ini, apa dia? Kita bacalah ayat Quran padanya.
Kerana Al-Quran Asy-Syifa, Quran itu adalah penawar, penyembuh. Apa surah pun boleh. Antara yang disarankan oleh Nabi SAW, bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia, mudah-mudahan memberi ketenangan pada dia. Surah Ar-Ra'd kepada orang yang koma, orang yang tak sedar diri. Makna tak sedar diri itu dalam keadaan dia koma yang lama, maka bacakan surah Ar-Ra'd. Ataupun dua surah pendek sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah diambang sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Boleh. Lain surah pun boleh, tak ada masalah. Ketiga kita tunaikan hajat dia selagi mampu. Apa hajat dia? Dia nak minum, bagi dia air. Dia nak makan, bagi dia makan. Jangan kita herdik dia kalau kita tak mampu tunaikan hajat dia. Pukul 3 pagi tiba-tiba nak nasi kandar. Macam mana? Nasi kandar satu, weh, tiba-tiba nasi kandar. Kau pun terbiat ke apa? Pukul 3 pagi mana ada kedai buka? Marah dia pula kan. Jangan marah dia. Kalau tak dapat, cakap baik-baik. Minta maaf lah, sekarang ni kedai tutup. Besok lah ya. Nanti saya beratur, saya orang pertama beratur kat kedai tu, dekat nasi kandar beratur tu, saya beli. Besok tu belilah apa benda sekandar, letaklah ayam, udang, sotong, ketam apa semua. Nah, bagi dia makan. Orang tengah nazak ni dia tak makan banyak, sikit je dapat. Lepas hajat dia makan nasi tu sikit, kari tu dah tak nak, dah cukup lah tu. Jangan marah dia pula. Kau tahu tak aku beratur panjang-panjang nak dapatkan nasi, tiba-tiba kau tak makan. Jangan marah dia. Kita bedal lah nasi tu kan. Oh susahnya. Maknanya tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, cakap yang baik-baik. Dan yang keempat, tuan-tuan, bimbing dia supaya sentiasa sangka baik pada Allah. Sebab orang yang ditimpa ujian ini, nak bersangka baik pada Allah cukup susah. Bila kita dah bersiap-siap nak pergi kerja ni, naik motor ni, hujan lebat, waktu tu kita diuji. Macam mana kita nak sangka baik dengan ujian Allah Ta'ala tu? Celaka hujan pula, aku dah siap-siap macam ni. Tengok, maknanya kita tak dapat nak terima ujian Allah. Ya Allah, kenapalah kau uji aku, ya Allah, aku dah siap-siap macam ni. Maknanya kita gagal ya? Mungkin selepas itu kita istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, tak patut aku. Adakah kita terima adakah ujian tu kita berjaya ataupun tidak? Kita gagal. Sebab kata Nabi SAW, kesabaran itu diukur ataupun diterima pada awal-awal ujian. Sebagaimana Rasulullah pernah melihat satu orang perempuan yang menangisi kematian suaminya. Nangis, teriak kat kubur, menangis-nangis. Nabi pun pergi kat dia, bersabarlah, janganlah kamu menangis begini. Nabi pesan, kerana benda ini menyeksa si mati, jangan kamu meratapi mayat. Nabi pesan. Dia tak perasan tu Nabi. Dia pun kata, kau cakap senanglah, kau tak ada kat tempat aku. Macam kita lah kan, bila orang diuji kita bersabarlah. Kau cakap senanglah, kau tak rasa. Macam tu je perempuan tu. Dia tak perasan tu Nabi. Cakap senanglah, kau tak rasa aku sedih ni laki aku yang tanggung aku semua. Kemudian Nabi pun pergi tinggalkan dia. Sahabat pun tegur perempuan tu, kau tahu tak yang cakap tadi siapa? Tu Rasulullah. Baru dia perasan, ya ke Rasulullah? Dia pun kejar. Kejar pun Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta maaf, aku terlayan sangat dengan emosi aku tak nampak pun kau tadi. Kalau aku tahu kau, tentu aku tak akan menangis dah. Kata Nabi, kesabaran itu diukur pada awalnya. Maknanya waktu kita mula-mula terima ujian. Lepas tu kalau kita istighfar ke apa, taubat kita, istighfar kita diterima, tapi ujian yang kita dapat tadi, kita gagal. Demikianlah tadi, dalam keadaan orang yang diuji ketika sakit, bimbing dia supaya sentiasa sangka baik pada Allah Ta'ala. Kerana ujiannya itu diukur sepanjang sakit sehingga dia waktu mati nanti. Sabarlah ya, Allah Ta'ala terima amal kita, syurga menanti insya-Allah. Aku ni banyak dosa, aku tak solat, apalah neraka tempat aku nanti. InsyaAllah istighfar bang. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. La ta'natu min rahmatillah, kata. Pesan kat dia supaya dia sentiasa sangka baik. Allah ni penyayang, rahmat Allah lagi meluas daripada kemurkaan dia. Kadang-kadang dia akan cakap apa-apa, taklah aku ni dah haka mak aku apa semua. Bimbing dia, istighfar, jangan putus asa. Allah Ta'ala terima taubat kita sehingga dia mati dalam keadaan sangka baik pada Allah. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi, Allah akan menurut pada sangkaan hamba-Nya.
Jika hambanya itu sangka baik pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hambanya sangka buruk pada Allah, maka dia akan dapat keburukan. Maka kita bergantung, Allah Ta'ala bergantung pada macam mana kita bersangka padanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Cukuplah wallahu alam soalan yang tu. Ada soalan sebelum kita tangguh program kita pada pagi ini? Tak ada. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya, kerana memudahkan saya. Selepas ni saya kena bergerak ke Salat Tinggi pula, ada kursus pengurusan jenazah pagi ni. Jadi insya-Allah saya pun tadi baru sampai daripada Johor pukul 4 pagi tadi. Jalan jam teruk, hujan lebat, apa 4 pagi sampai. Kemudian siap-siap mandi, dah sampai dah kereta pukul 5 pagi nak gerak ke sini pula, kan. Daripada Gombak ke sini 1 jam, kan. Dan alhamdulillah lah Allah Ta'ala mudahkan segala-galanya, dan insya-Allah mudah-mudahan ada harapan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami ya Allah, dosa seluruh muslimin mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, permudahkanlah segala urusan hidup kami ya Allah, permudahkanlah urusan harian kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami, kurniakanlah kami rezeki yang berkat ya Allah, yang melimpah ruah di sisimu ya Allah, yang dapat kami salurkan kepada orang yang lebih susah daripada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, permudahkanlah kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Janganlah kau ambil iman kami, jangan kau pesaukan hidayah kami setelah kau memberi hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah kenikmatan dalam ibadah kepada kami ya Allah. Berikanlah kebencian kami kepada kemaksiatan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kurniakan kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirkanlah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takmonggo minkum, tak apa, tak maaf sebarang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.